sudah kan? Okey. Dia keluar. Tak nampak lah. Ya Allah, syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua, dan insyaAllah kita hari ini kita akan buat presentation iaitu aplikasi remote sensing dalam pembuatan hidrologi. Bersama saya Madiswaran anak lelaki Gunasekaran iaitu F1094 dan Muhammad Amir bin Abdul Basit F1090. Okey, insyaAllah saya mulakan dengan pengenalan. Okey. Remote sensing ni ialah penggunaan penderian sinaran elektromagnet bagi merakam imej persekitaran yang digunakan untuk memberi tafsiran maklumat yang berguna. Dan remote sensing ni ada juga maksud yang lain iaitu mendapatkan maklumat mengenai sesuatu objek iaitu kawasan atau fenomena melalui analisis data yang diperolehi daripada peralatan yang tidak menyentuh objek yang dikaji itu. Jadi kita boleh dapat tengok daripada jauh sendiri. Itu melalui komputer juga. Dan dia hanya daripada satellite. Okey, contoh aplikasi remote sensing dalam hasilan air iaitu hidrografi ini ialah hasil air daripada hubungan curahan hujan dan sejat peluhan iaitu pentitratan. Dan yang seterusnya perubahan iklim dan guna tanah. Proses tindak balas ekohidrologi iaitu underground punya tanah untuk air punya pergerakan. Jadi bila tanah punya pergerakan berubah, jadi air pun akan juga turut bergerak. Okey, yang ketiga menentukan kuantiti keragaman ruang dan temporal curahan hujan dan sejat peluhan benar iaitu AET dengan liputan luas dan terdapat rujukan itu. Okey. Baik, teruskan insya-Allah. Beres. Okey, isu dan permasalahan hidrografi adalah salah satu masalah dia adalah banjir. So banjir adalah satu bencana alam yang sering berlaku di Malaysia. Ia biasanya terjadi disebabkan musim tengkujuh bagi negeri pantai timur Malaysia atau curahan air hujan luar biasa yang melebihi kuantiti takungan air di sungai. Bencana banjir ini telah mengakibatkan kerugian yang amat besar bukan sahaja kepada penduduk tetapi juga kepada kerajaan dari segi harta benda seperti rumah, kenderaan dan nilai hartanah, malahan turut membahayakan nyawa penduduk. Dalam kajian ini, penyelidikan ialah untuk mengkaji penggunaan pendirian jarak jauh dan sistem maklumat geografi iaitu GIS dalam penilaian risiko banjir untuk kemampuan bandar di mana kawasan yang terjejas teruk, kawasan yang sederhana terjejas dan kawasan yang kurang terjejas dengan bencana banjir. Dalam masalah ini dapat juga perisian yang digunakan oleh Quantum GIS bagi pengurusan dan pemprosesan data digital, Erdas Imagine untuk memprosesan data berkenaan dengan kawasan letupan tanah, HackREC bagi menjana simulasi risiko banjir. Akhir sekali, data yang digunakan adalah peta topografi daripada Jabatan Ukur Tanah dan Pemetaan Malaysia iaitu JUPEM, imej satelit daripada Agensi Remote Sensing Malaysia ARSM dan data hidrologi Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia JPS. Teruskan. Okey, teks kesimpulannya, selama 10 tahun, kajian hidrologi permukaan tanah menggunakan teknik penginderaan jauh telah berkembang pesat dengan pelancaran sistem pemerhatian bumi, EOS, NASA dan platform satelit penyelidikan lain. Dan dengan pengembangan algoritma pengambilan yang lebih canggih. Sebilangan besar pemboleh ubah penyusun dalam keseimbangan air permukaan tanah, misalnya curah hujan, evapotranspirasi, salji dan air, kelembapan tanah dan variasi penyimpanan air daratan kini dapat dilihat pada resolusi dan ketepatan spasial dan temporal yang bervariasi melalui penginderaan jauh. Walaupun kebanyakan pemboleh ubah konstituen dapat dilihat dengan penginderaan jauh, percubaan untuk menutup anggaran air permukaan dari penginderaan jauh saja tidak berjaya, menunjukkan bahawa sensor dan platform generasi semasa belum dapat memberikan pemerhatian yang konsisten secara hidrologi terhadap anggaran air permukaan tanah pada skala spesial manapun. Sejumlah kempen lapangan seperti projek klimatologi permukaan tanah satelit antarabangsa pertama ISI SCP-0 pengalaman lapangan FIFE Sailor at AL.1992
Dan kajian ekosistem suasana boreal BOREAS Celes ETAL.1995 telah dilakukan di mana pemerhatian hidrologi permukaan dan penginderaan jauh tidak ditandatangani untuk bertepatan. Lihat juga Jackson ETAL 1999, Davis ETAL 2008. Okay. Remote sensing ini juga dapat memberi maklumat awal untuk kepada semua tempat-tempat kawasan yang banjir. Kita dapat mengesan lebih awal dan memberi precaution kepada semua penduduk yang lain untuk mengambil tindakan yang lebih sewajarnya. Jadi remote sensing ini sangatlah penting untuk dalam hidrologi untuk mengelakkan pada bencana banjir tersebut. Baik. Sekian daripada kami. Terima kasih. Ini tutup.